بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. أذكركم وأذكر نفسي لتجديد النية لله تعالى في القول والعمل. Saya mengingatkan diri saya dan tentang yang berahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama-sama kita menghadirkan niat yang ikhlas di dalam hati kita kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana hanya saja niat yang ikhlas di dalam hati kerana Allah akan mendatangkan keberuntungan dan pahala bagi seorang yang berniat kerana Allah. Maka beruntunglah mereka yang menghadirkan niat, kerana ia akan mendatangkan pahala ke atas dirinya. Kerana hanya orang yang berniat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja, apa yang dilakukannya pasti menjadi ibadah. Bahkan nescaya pastinya dia dalam kalangan orang yang beruntung. Maka sebab itu tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama ikhlaskan hati kita kerana Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya hanya saja beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, tanpa kita menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Maka tuan-tuan berahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dan kenikmatan nikmat dan iman dan Islam, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita keimanan yang jitu. Moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita sabat di dalam agamanya sehingga akhir hayat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kulluh wa idza fasada jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam diri manusia itu ada seketul daging, yang mana sekiranya baiknya ia, maka baiklah seluruh jasadnya. Namun sekira buruknya ia ataupun rosaknya ia, maka rosaklah seluruh jasadnya. Sesungguhnya ia adalah berkaitan tentang hati. Maka sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati ini perkara yang paling besar yang perlu dijaga. Sebab itu bila sebut niat, maka tempatnya di hati. Sebab itu tidak ada orang yang berniat itu pada mulut. Sebut pada mulut usalli fardal maghribi, itu lafaz bagi niat. Maka kena beza antara niat dan juga lafaz berniat. Bila sebut lafaz bagi niat, ia di mulut ni, di bibir. Sedangkan tempat bagi niat itu adalah di hati. Maka hendaklah seorang itu sentiasa melazimi dirinya dalam setiap keadaan yang dia lakukan. Sama ada yang dia lakukan itu bersedekah, dia sembahyang, dia buat apa jua amal soleh, maka jangan pernah dilupakan, diniatkan kerana Allah.
Maka kalau hatinya dalam kalangan orang yang hatinya sentiasa dijaga, nescaya dia akan sentiasa mendatangkan di dalam dirinya untuk berniat sesuatu yang dilakukan pasti dilakukan kerana Allah. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, di awal-awal lagi telah dipesan kepada diri saya dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, supaya kita sama-sama jaga niat kita. Yang mengajar, mengajarlah kerana Allah. Adapun yang mendengar, maka dengarlah kerana Allah Azza wa Jalla. Nescaya kita akan beroleh kejayaan suatu hari nanti, hasil daripada ikhlasnya hati kita kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya hati itu dalam keadaan baik, maka implikasinya, kesannya kepada diri kita nescaya akan mengungkapkan ucapan yang baik, perilakunya perilaku yang baik. Sebab itu benda yang teramat perlu dijaga dalam kehidupan bermula daripada mata sebelum ia turun ke hati. Kerana setiap maksiat itu bermula daripada mata yang melihat perkara yang Allah Ta'ala tidak redha, yang menyebabkan hati itu tercemar, yang menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam lembah dosa, menyebabkan hati-hatinya berada dalam keadaan berkarat penuh dengan dosa, yang menyebabkan apabila dinasihatkan pun semakin hari semakin payah untuk mendengar nasihat. Bila diberikan kata-kata nasihat lalu dia berkata, kubur kita masing-masing, jaga diri masing-masing, tak payah ikutlah, tak payah nak nasihatkan aku, engkau tengok kubur engkau sudah, aku tengok kubur aku. Begitulah yang berlaku kalau kita hari ini tidak menjaga punca kepada dosa yang menyebabkan kerasnya hati. Maka sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah Azza wa Jalla, bila kita melihat kepada Al-Quranul Karim, perkara yang melibatkan dosa ni bukan benda yang main-main, kerana ia memberi kesan dan implikasi yang besar kepada seorang hamba. Maka kalau dia hari ini memikirkan menggunakan akal fikirannya, sebagaimana Ibnu Jauzi menasihatkan anaknya di dalam kitabnya Laflatul Kabir ila Nasihatil Walad. Kata Ibnu Jauzi kepada anaknya, wahai anakku, andai kamu melihat kacamata pada hari ini, dengan maksudnya dengan melihat, dengan menggunakan akal, dengan melihat kepada panduan syariat, pasti engkau akan memandu akalmu dalam keadaan mentaati Allah Azza wa Jalla. Sebab apa tuan-tuan Ibnu Jauzi menasihatkan anak dia? Kerana anak dia ni tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala terleka dengan dunia yang menyebabkan dirinya terlalu cintakan dunia itu, yang menyebabkan dirinya sepatutnya turutlah apa yang diajarkan dan dinasihatkan oleh ayahnya, tetapi yang berlaku adalah bila dia salah memilih kawan, menyebabkan dirinya dalam keadaan terleka, terlalai. Lalu Ibnu Jauzi mengarang satu kitab yang bernama Laflatul Kabir fi Nasihatil Walad, untuk menasihatkan anak dia semata-mata. Sebab apa dia tuan-tuan? Kerana bagi seorang ayah, bila anak melakukan kesilapan apatah lagi dalam perihal agama, maka tidak boleh dipandang enteng. Apatah lagi dalam keadaan anak pada hari ini tiba-tiba melakukan maksiat seperti membuka aurat, tidak menutup auratnya dengan sempurna. Tetapi sebahagian hari ini ayah-ayah yang merasakan zaman ini adalah zaman moden, yang mana anak-anak ni dia dah tahu dah aurat tu tak payah tunggu. Allah Rabbi ya Karim. Maka sebab itu berlaku hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Pernah saya melihat satu keadaan, satu gambar, ayahnya pakai punyalah serban,
Mak punyalah tudung labuh. Anak-anak habis rambut berkarat-karat. Disebabkan apa perkara sebegini berlaku, tuan-tuan? Kerana tidak ada nasihat. Kalau dinasihatkan dengan penuh, kita hari ini mengharapkan anak itu menjadi orang yang Allah Ta'ala redha. Nescaya sedikit sebanyak pasti akan memberi kesan pada hatinya. Tetapi kalau kita mendiamkan diri dalam keadaan kita sahaja rasa kita yang jadi baik, anak-anak biarlah sendiri dia fikir pandai dah besar. Kalau keadaan sebegini, hati-hati. Kerana setiap manusia itu dipertanggungjawabkan dengan apa yang dia apa yang telah diamanahkan terhadap dirinya sendiri. Maka sebab itu, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mengambil hal perkara sebegini perihal dosa adalah perkara yang remeh-temeh. Kerana perkara ini akan dihisab, dipersoal, ditanya. Bahkan yang lebih teruk, manusia itu akan membaca dosanya sendiri berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Manusia ni suatu hari nanti setiap manusia akan diperkalungkan di lehernya suratan amalnya yang mana untuk tatapan ke atas dirinya sendiri. Iqra kitabaka, dan pada hari itu engkaulah yang membaca buku amalanmu. Bahkan pada hari itu cukuplah dirimu yang menentukan apa yang berlaku pada ketika yang kamu lakukan suatu ketika dahulu. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berakal, yang memandu akalnya dalam keadaan menuruti syariat, nescaya dia tahu bahawasanya dirinya adalah seorang yang baligh, yang mana dirinya berakal, yang mana dirinya sampai seruan dakwah Islam atas dirinya, maka wajib dirinya untuk mengambil berat apa yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dirinya seorang yang mukallaf. Maka orang yang mukallaf ni siapa, tuan-tuan? Kena tahu benda ni, jangan ambil biasa. Kerana mereka yang mukallaf ini yang wajib ke atas diri mereka hukum hakam Islam. Syaratnya ada 3. Pertama baligh, yang kedua berakal, yang ketiga sampai seruan dakwah. Namun sekiranya tidak ada salah satu daripada syaratnya, maka dirinya tidak wajib hukum hakam tersebut. Seperti kanak-kanak, mungkin hanyalah dirinya berakal tapi tidak baligh, maka tidak wajib. Begitu juga orang gila, mungkin baligh tetapi tidak berakal, maka tidak wajib juga hukum hakam tersebut. Maka sebab itu hari ini perkara yang perlu kita tahu, tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, bila orang yang memandu akalnya dalam keadaan mentaati Allah Azza wa Jalla, maka dirinya akan tahu apa yang dibuat itu apakah mendapat redha Allah ataupun tidak. Yang masalah hari ini adalah nafsu yang memandu akal. Ini paling parah. Kerana hari ini nafsu ni berada pada 3 tahap. Pertama, tahap ammarah, yang mana dirinya ni memang tak suka nak buat kebaikan, tak boleh. Duduk-duduk majlis ilmu ni tak boleh. Tak semayang memang tak. Ini di tahap ammarah. Lawamah, bagaimana? Saat itu dia kadang-kadang buat baik, terkadang rasa juga nak buat jahat. Ini paling banyak manusia hari ini. Dan tahap yang ketiga, iaitu mutmainnah, apabila hatinya dalam keadaan suci daripada dosa, daripada perkara yang Allah Ta'ala tidak redha, nescaya dirinya insya-Allah akan mencapai tahap mutmainnah. Tapi mutmainnah, tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, tak semudah berbicara. Berbicara mudah,
Yang mudah bercakap, oh mutmainnah mudahnya. Dengar ayat Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau meredai dan Tuhan meredaimu. Fadkhuli fi ibadi, wahai hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurga. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, perkara sebegini tidak berlaku melainkan seorang itu hatinya suci. Suci daripada apa tuan-tuan? Suci daripada nifaq, sifat-sifat munafiqun. Suci daripada menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Tidak menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan Allah itu ada di langit, ada di kanan, ada di kiri, ada di Kaabah, ada di mana-mana. Maka kalau keadaan sebegini, maka berhati-hati. Mungkin zahir terlihat macam seperti beribadah, walaupun hakikatnya jauh panggang dari api. Walaupun hanya zahirnya terlihat beribadah, sebenarnya ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati. Sebab itu tujuan hari ini, bila orang yang sentiasa duduk majlis ilmu, alhamdulillah, ia adalah satu kenikmatan yang begitu besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Apatah lagi membicarakan tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hari ini tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebahagian manusia hari ini dia boleh menjaga perihal ibadah, perihal bajunya, pakaian terlihat kemas, baju terlihat cantik, tapi hakikatnya hatinya penuh kekotoran. Kerana apa tuan-tuan perkara sebegini berlaku? Kerana manusia itu kalau tidak mengamalkan dan dengan belajar agama, pasti dirinya akan terhumban dalam kemaksiatan. Dan terkadang manusia ni, dia tidak sedar maksiat yang dia lakukan itu, bahkan dia rasa maksiat itu adalah perkara yang biasa. Ini paling takut, paling membimbangkan benda begini. Kenapa benda ini berlaku tuan-tuan? Kerana asbab kejahilan dalam ilmu fardu ain. Sebab itulah setiap kali saya datang kuliah di sini tuan-tuan, mungkin tuan-tuan akan dengar perkataan fardu ain sentiasa diulang. Kenapa penting sangat tuan-tuan? Kerana ia adalah keselamatan hari akhirat berada pada ilmu fardu ain. Orang yang nak selamat ibadahnya wajib kenal Allah. Kalau tak kenal Allah, bagaimana mungkin ibadahnya akan diterima? Kata Al-Imam Al-Ghazali, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seorang hamba melainkan setelah dia mengenal siapa yang menciptakannya. Maka bagaimana cara nak kenal Allah Azza wa Jalla? Tak dapat tidak mestilah melalui pengajian fardu ain, iaitu ilmu aqidah. Perkara ini wajib tak? Wajib belajar. Bila? Sebelum kematian mesti kena selesaikan. Maka orang yang belajar fardu ain, yang kenal Allah Azza wa Jalla, secara automatik raja segala anggotanya, iaitu hatinya, pasti akan menjadi baik. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla tidak hatinya sentiasa cenderung untuk melaksanakan ketaatan melebihi daripada segala-galanya. Sebab itu hari ini tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau melihat kepada orang soleh, sibuknya mereka dengan perkara dan amal-amal soleh supaya Allah redha dalam setiap perbuatan mereka. Tetapi berbeza kalau orang yang mencintai dunia, hanya yang dilihat adalah setiap masa adalah dunia. Sebab itu membimbangkan dalam hari ini,
apabila kalau waktu-waktu yang berlalu adalah bukan dalam ketaatan. Ini paling bimbang. Kerana dalam hadis Nabi menyebutkan alamatu i'radillah 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Di antara tanda-tanda seorang itu dijauhkan, dipalingkan daripada rahmat Allah Azza wa Jalla apabila disibukkan dia dengan perkara bukan ibadah. Maka waktu yang berlalu setiap hari-hari ini, apakah berlalunya ia dalam ketaatan? Kalau berlalu dalam ketaatan, alhamdulillah, maka nikmat itu wajib diikat dengan ucapan alhamdulillah. Kerana bila kita hari ini nak melaksanakan ketaatan, tidaklah mampu ketaatan itu dilakukan melainkan dengan pertolongan Allah. Tidak mampu memelihara diri kita daripada maksiat melainkan dengan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu hari ini tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita dah memandu akal kita, dah fikir menggunakan syariat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan ijma' ulama, nescaya kita akan melaksanakan apa yang Allah Ta'ala redha melebihi daripada segala yang ada. Tetapi kalau hari ini berlaku sebaliknya tuan-tuan dirahmati Allah, dibimbangi hari ini kita takut-takutnya hati yang kita harapkan mendapat redha Allah dan ketenangan yang diinginkan, tiba-tiba sebaliknya yang kita dapat. Kita bimbang, cukup bimbang tuan-tuan. Kerana dalam keadaan mentaati Allah pun kita akan diuji. Ada orang ujiannya adalah ketika tidak mentaati. Ada orang ketika mentaati pun ujian terbesar. Apa dia tuan-tuan? Bila mentaati Allah, apa ujian dia? Iaitu hati. Sejauh mana ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Datang masjid, tujuan apa? Adakah untuk mendapatkan jawatan di masjid? Ataupun datang ke masjid supaya dipuji-puji, dikatakan, oh ini orang soleh. Dikatakan bila dia melakukan derma, supaya dikatakan dia adalah orang yang dermawan. Bila dia baca Al-Quran yang sedap, supaya dipuji dia adalah orang yang Masya Allah sedapnya suara dia. Maka kalau keadaan sebegini, hati-hati. Sebab itu bila Nabi menyebutkan dalam hadis tentang di antara golongan yang terawal masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, ada 3 golongan. Pertama, golongan tersebut yang mana diberi ilmu pengetahuan, lalu digunakan ilmu tersebut untuk dia membaca Al-Quran, untuk dia sembahyang, supaya dikatakan bagaimana? Supaya dikatakan dia adalah orang yang saleh. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat, ambil orang ni, campakkan dia ke dalam neraka. Sangka beribadah, hati-hati. Sekecil-kecil di dalam hati kita, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Kamu zahirkan, kamu sembunyikan apa yang ada dalam hati kamu, Maha Suci Allah Ta'ala mengetahui segala yang ada di dalam hati kamu. Nak sorok kat mana tuan-tuan? Nak sorok kat mana? Tidak ada. Melainkan yang kita kehendaki dalam hidup hari ini, Allah redha dalam setiap ucapan kita, perbuatan kita. Sebab itu saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan, di awal-awal lagi, tolonglah niat kerana Allah. Jangan bazirkan waktu dan umur kita hari ini mengejar redha manusia yang tidak akan pernah kunjung tiba keredaan Allah di atas keredaan manusia, tidak akan ada. Maka hendaklah kita hari ini paksa diri kita tuan-tuan. Bermula dengan paksaan sampai satu tahap hati kita tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala mencintai Allah melebihi daripada segala-galanya. Maka pada satu kisah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hamba Allah Ta'ala ni, dia ni mencari-cari jodoh. Hari-hari dia ni lalu di rumah dia, seorang hamba Allah Ta'ala, dia ada usia seorang.
Dia berkenal sangat dengan anak dara dia. Lalu apa yang berlaku tuan-tuan? Suatu hari dia paksa diri dia dengan kekuatannya nak bercakap, nak minta izin untuk dirinya ni nak melamar si perempuan tersebut. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Perempuan itu kata boleh, tapi dengan beberapa syarat. Lalu lelaki ini bertanya, apa syaratnya? Syaratnya 40 hari, 40 malam hendaklah kamu istiqamah 5 waktu berjemaah di masjid. Lalu dia orang tuan-tuan demi menyahut cinta yang diinginkan. Dia cakap ni sebab tu hadis innamal a'malu binniyat ni ada berkaitan ni. Maka dirinya tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala pun buatlah apa yang dia rasa nak mencapai. Dia usaha subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, sehari pertama sembahyang. Siap hari pertama selesai misi pertama, okey, cun. Masuk misi yang kedua, hari yang kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampailah hari yang ke-20. Dia merasakan dalam dirinya, ya Allah, apa yang aku kejar ini hanyalah cinta manusia. Sedangkan dengan aku istiqamah ini, aku lebih dapat kepada mencintaimu lebih daripada segalanya. Sejak daripada hari itu tuan-tuan, dia berubah. Tidak lagi melihat kepada wanita tersebut, melainkan dirinya istiqamah datang ke rumah Allah kerana Allah. Tapi tetaplah dia dapat kahwin, dapat kahwin. Asbab dirinya mengejar redha manusia, cinta manusia. Dia dapat cinta Allah, kemudian Allah Ta'ala mentakdirkan hadirnya cinta manusia. Sebab itu hari ini tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, benda yang sangat penting dalam diri kita berdasarkan hadis Nabi SAW menyebutkan, innal qulub la tasda'u bi kama yasda'ul hadid wa jala'uha al-istighfar. Maka kata Nabi SAW, hati-hati anak Adam itu adalah seperti manu besi, yang mana ia adalah boleh melekarat. Maka bagaimana nak menyucikan hati tersebut? Maka hendaklah memperbanyakkan istighfar. Maka hendaklah kita tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila dalam keadaan seseorang itu melakukan dosa, bukan dia tidak tahu itu dosa. Dia tahu. Dia sedar apa yang dia buat. Tetapi disebabkan maksiat itu telah menjadi gula-gula ke atas dirinya, menyebabkan dia rasa gula-gula tersebut biasa. Hati-hati. Perkara ini berlaku dalam zaman sekarang ni tuan-tuan. Zaman sekarang berlaku. Hari ini tuan-tuan dengan ceramah online, boleh berlaku tengah-tengah ceramah tuan-tuan, iklan Bollywood. Baju pakai tak pakai sahaja. Orang nak dengar ceramah. Dan benda tu tuan-tuan, dia buat masa 10 saat baru boleh tekan skip ad. Ini bahaya. Tapi kalau saat itu al-iman yankus, tengok, menyebabkan secara automatik iman meredup. Nampak biasa. Tetapi ketika Al-Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya, Waqi', syaqawtu ila waqi'an hifzi, aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang hafalanku. Lalu kata gurunya, kenapa ada masalah apa? Lalu Imam Syafi'i kata hari itu dia rasa lemah hafalannya. Sedangkan kita tahu Al-Imam Syafi'i dia tuan-tuan, dia tengok sahaja ingat, tengok ingat. Kita dia tuan-tuan,
Kalau baca surah Al-Kafirun, tak jumpa jalan keluarnya. Gitu-gitu. Illa a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ada orang ulang kat situ, tak jumpa jalan keluar. Itu. Tapi kalau Al-Imam Syafi'i, tak begitu, tengok ingat. Sampai terpaksa tutup sebelah muka surat supaya menghadap betul-betul muka surat. Lalu suatu hari, bila berlaku perkara bagaimana, guru dia bercerita tentang hafalannya yang dia rasa lemah hari itu. Lalu gurunya suruh cerita apa yang berlaku. Dia kata dalam perjalanannya nak pergi ke majlis, maka apa yang berlaku? Seorang wanita berada di hadapannya. Lalu angin yang bertiup menyebabkan terselak kainnya sampai terlihat betisnya. Dan Al-Imam Syafi'i bukan pandang tetapi terpandang dan mengalihkan pandangannya. Bukan orang ini tengok pandang tak berkelip, bukan begitu, tetapi terlihat pun memberi kesan pada hafalannya. Bagaimana mungkin hari ini orang tengok maksiat, cerita-cerita orang putih, drama Melayu hari ini pun menuju ke arah orang putih. Yang terlihat biasa, hakikatnya luar biasa pada kerosakan iman. Kerana apa tuan-tuan? Kerana setiap perkara yang menjurus kepada syahwat pasti rosaknya di sini. Bermula daripada mata yang melihat, maka hatilah yang semakin rosak. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, bila Al-Imam Syafi'i kata begitu kepada gurunya, maka gurunya berkata kepada Al-Imam Syafi'i, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil'asi. Ketahuilah wahai Al-Imam Syafi'i, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak menerangi orang yang bermaksiat. Maka hari ini, kalau rasa kerahnya lidah dalam nak membaca Al-Quran, lamanya Al-Quran itu menjadi sarang labah-labah berkumpul, menjadikan tasbih yang sepatutnya berpusing untuk melakukan istighfar tapi tidak digunakan. Maka tanya pada diri kita hari ini beramal untuk siapa? Kalau kita beramal untuk kebahagiaan kita, nescaya kita akan buat yang terbaik. Kenapa tuan-tuan? Setiap sembahyang untuk kebahagiaan siapa? Kita. Setiap puasa ibadah yang kita lakukan untuk kebahagiaan siapa? Kita. Sedekah yang dilakukan untuk kejayaan siapa? Kita. Maka mengapa berkira-kira untuk diri sendiri demi kejayaan akhirat yang bakal menanti? Ini pelik manusia. Tetapi hari ini, kalau melibatkan makanan-makanan viral, walaupun dekat rumah boleh buat sendiri, tapi 2 jam setengah beratur. Allah Rabbi ya Karim. 2 jam setengah tuan-tuan beratur. Nak makan apa tuan-tuan? Contohnya cempedak goreng viral, kat rumah boleh buat tuan-tuan. Tapi 2 jam setengah beratur demi mendapatkan makanan yang disebutkan makanan viral. Cuba hari ini saya ceramah 2 jam setengah tuan-tuan. JK kejap-kejap tengok jam. Tiba jam. Saya tengok jam, sungguh dah kat jam tangan ni. Tak faham. 2 jam setengah lama. Tapi untuk perkara dunia, perkara itu tidak akan rasa, okey, taklah 2 jam setengah je pun, tak ada hal lah, okey je. Tapi kalau majlis ilmu, buatlah apa pun tentang majlis agama, dia akan rasa kejap kiri duduk kanan, leguh dah kiri duduk alik kanan, rasa tak kena belirak, menerak mana, duk musuh sadar dan sebagainya. Itu perihal agama. Nak cakapnya bahawasanya, sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuji-muji di dalam surah An-Nazi'at, wa nahan nafsa 'anil hawa
Allah Ta'ala puji kepada siapa? Mereka yang ketika di dunia sabar dalam melaksanakan ketaatan. Sebab ketaatan memang mudah dilakukan, tetapi mudah pada orang yang beriman dan bertakwa. Sedangkan golongan-golongan yang fasik, munafik, ibadah yang terlihat sedang berat. Payah nak buat tuan-tuan. Kalau ibadah hari ini senang, Masjid Hasanah penuh setiap masa seperti Jumaat. Pasti. Tapi sebab ibadah yang sedang ini berat bagi orang-orang yang Allah Ta'ala tidak kehendak padanya kebaikan akhirat, sebab itu ia menjadi berat. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, kita tak mampu nak melaksanakan ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah. Maka begitulah hari ini seorang juga dipuji oleh Allah Ta'ala sabar ketika dia menjauhkan diri daripada maksiat. Allah Ta'ala puji. Dua makhluk ni Allah Ta'ala puji. Sebab apa dia? Dia sabar. Nak buat maksiat, dia sabar. Nak tengok. Sabar banyak nak tengok. Dia sabar. Dia jauhkan diri dia. Dia istighfar. Kerana tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala. Sebab itu dalam hidup, jangan suka duduk bersendirian. Jangan. Ketika duduk bersendirian, akan ada yang kedua. Siapa tuan-tuan? Syaitan. Syaitan ni kerja dia bisik. Bisik dia kepada makhluk Allah Ta'ala. Sampailah orang tu melakukan maksiat. Tapi kalau dirinya memandu akalnya dengan kekuatan Al-Quran dan As-Sunnah, dia tidak akan melakukan. Tetapi kalau nafsu yang memandu akal, apa yang berlaku? Maksiat pasti berlaku. Kerana hari ini akses untuk maksiat tidak perlu keluar rumah. Ia hanya berada di hujung jari, yang mana handset itulah digunakan untuk dengar ceramah, yang itulah juga dia tengok maksiat. Banyak yang mana tengok hari ini, tuan-tuan? Tengok mengaji ke Quran, ke banyak tengok media sosial. Tuan-tuan hari ini tak boleh kelentong, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Kerana hari ini dia boleh cek satu-satu masa yang paling banyak digunakan pada aplikasi mana. Tak boleh kelentong. Apatah lagi, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Benar lagi tak boleh kelentong. Nak kelentong macam mana, tuan-tuan? Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hari di mana engkaulah yang membaca suratan amalmu sendiri. Tak berhenti di situ, tuan-tuan. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Hari di mana manusia dia melihat buku amalnya, bergemetaran ketakutan manusia yang berdosa. Takut, tuan-tuan, tengok dosa sendiri. Lalu dia tengok apa dia, tuan-tuan? Dia bertanya buku apa dia. Dia tengok buku amal tersebut, mata dia sendiri tengok. Dia tengok apa dia, tuan-tuan? Dosa yang dia buat. 1 jam yang tengok maksiat tertayang seperti LCD hari ini tertayang. Mungkin hari ini tak sembunyi daripada pengetahuan manusia. Hati-hati. Semuanya tercatat oleh Raqib dan Atid. Apa terlepas walaupun sebesar zarrah. Rasa biasa? Tak biasa tu, tuan-tuan. Sebab manusia berdosa tu, dia tengok sahaja buku amal tu, dia dah mula takut. Tapi dia tanya, ya wailatana ma li hadzal kitab. Dia tanya, dia buka apa ni? Dia tahu. Bukan dia tak tahu. Dia tahu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak terlepas sekecil-kecil sampai sebesar-besar perkara ada dalam itu untuk tatapan dirinya sendiri.
Maka sebab itu tuan-tuan, raja segala hati, raja segala anggota ni, benda yang tolong jaga. Untuk keselamatan siapa? Kita sendiri, bukan orang lain. Buat amal untuk kita, sembahyang untuk kita, tapi buat tu kerana Allah Ta'ala. Masuk untuk kita tu untuk apa dia tuan-tuan? Kerana dengan kita hari ini meraih redha Allah, pasti kebahagiaan milik kita. Tetapi kalau di dunia ni tak sabar, maka berhati-hati tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Kerana sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, setiap kali anak Adam ini dia buat dosa, maka akan ada titik hitam pada hatinya. Titik ni tuan-tuan, belah hati tak nampak pun. Suruh doktor tolong cuci, doktor, hati saya bagi ikuti balik. Tak ada tuan-tuan. Di tahyul, fiction je. Maka benda yang perlu dibuat bagaimana tuan-tuan? Kata Nabi SAW, Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kalla bal rada ala qulubihim ma kanu yaksibun." Perbuatan-perbuatan haram yang telah mereka lakukan menyebabkan hati-hati mereka telah ditutup dengan penutup yang namanya arwan. Yang mana tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau hati itu telah ditutup dengan arwan, maka keadaan ini menjadi sangatlah buruk kepada seorang hamba. Sebab itu ketika hari ini kalau membaca, ketika kita hari ini beristighfar, istighfar itu tidak mengalirkan air mata tanya pada diri kita. Kita menyebutkan keampunan Allah, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Tapi hati itu keras. Susah nak mengalir air mata tak kala berdoa. Sebab apa tuan-tuan? Doa yang dibaca pun tak faham. Tok Imam punya lah baca doa, tapi dia tak faham. Menyebabkan dirinya dalam keadaan yang rugi. Azan dulu ke? Azan. Maka tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya kalau hati ini kita tidak menjaganya dalam keadaan yang Allah Ta'ala redha, maka dikhawatiri kita mendapatkan Allah, kita tidak mendapat redha Allah dalam kehidupan kita. Apatah lagi pada hari ini untuk menyucikan hati ini, mestilah pertama sekali seorang itu berada dalam keadaan aqidah yang benar. Maka sebab itu seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah syarat utama kepada sesiapa yang mana dirinya kalau nak berubah, nak menjaga hatinya, tak dapat tidak wajib mengenali Allah Azza wa Jalla. Siapa pun nak berubah, nak menjadi orang bertakwa, tidak akan digelar orang itu orang bertakwa melainkan dia faham hukum hakam fardu ain, dan dia mempelajari ilmu fardu ain. Dia jelas apa tentang Allah Azza wa Jalla. Dia tahu beribadah dengan cara yang benar. Dia tahu bagaimana hatinya yang perlu dijaga daripada maksiat. Maka dia akan menjadi orang bertakwa. Tetapi kalau dirinya sembahyang pun ikut-ikutan, fahaman tentang Allah Azza wa Jalla pun menjadikan pada hari ini disebut sebahagian manusia hari ini mengatakan Allah Muhammad Allah. Ini berperik kepala. Ya, kalau sampai satu tahap sebegini, maka bermakna bukan setakat itu saja, bahkan mereka dalam kalangan golongan yang begitu jahil dalam ilmu agama, tetapi cuba berbicara tentang agama. Ya, hati-hati. Kononnya dalilnya adalah qul huwallahu ahad. Hu itu kembali kepada Muhammad. Dia kata, kita kata, dia kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Susah tuan-tuan. Sebab itu keselamatan yang paling besar untuk tuan-tuan dan saya pada hari ini, jaga hati kita dengan mempelajari ilmu fardu ain. Tuan-tuan akan melihat sendiri kesannya. Hari ini tak nampak, sebab tu rasa berat. Cuba mengaji dulu.
Majlis ilmu Masjid Hasanah di tuan-tuan, ada Masjid Hasanah banyak majlis ilmu. Sampai ke lepas Isyak pun ada majlis ilmu. Cuma hendak 1000 dayung, tak hendak 1000 dalih. Tapi kalau makan tak ada dalih, tuan-tuan. Penuh kambing kat depan tu penuh. Ha? Tapi sekarang ni ada dalih sebab apa? Kerana tidak rasa akhirat itu spesial. Tapi bagi manusia yang melihat dengan kacamata akhirat, bernilainya nilai fardu ain yang dia belajar tu, dia akan melihat pahalanya yang begitu banyak, hasil sabarnya ketika mentaati Allah. Tapi orang yang malas ni tuan-tuan, rumah sebelah masjid pun belum tentu menjejakkan kaki. Itu je. Rumah sebelah masjid sebelah, kaki langkah aja tak datang. Sebab apa tuan-tuan? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tak boleh bagi hidayah kepada kau orang yang kau cintai. Akan tetapi aku, iaitu Allah Azza wa Jalla, boleh memberikan taufik dan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Sebab itu hari ini tuan-tuan, mohonlah ketika nak melaksanakan ketaatan agar Allah kurniakan kepada saya dan tuan-tuan istiqamah. Ini paling penting. Tapi kalau kita hari ini tak mendapat redha Allah, susah tuan-tuan nak melaksanakan ketaatan. Tahulah baca surah Al-Mu'min, melindungi azab kubur, tak baca juga tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Kerana nak buat amal tidak akan berlaku melainkan bi'aunillah, pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu mohon pada diri kita supaya sentiasa minta dengan Allah Azza wa Jalla agar dikurniakan istiqamah dalam melaksanakan ketaatan sehingga akhir hayat kita mendapat redha Allah. Tidak membalai. Kalau dapat redha Allah, tak ada benda lain boleh menghalang diri kita untuk melangkah ke syurga. Tetapi kalau terlihat seperti beribadah, sembahyang kau main banyak, tapi tak mengaji fardu ain, pasti hanya terlihat ibadah, walaupun hakikatnya, zahirnya memang dapat beribadah, tapi hakikat tak ada pahala. Sebab itu tolong mengaji fardu ain, paksa diri. Kalau hari ini dah banyak di masjid ini, maka paksa diri mengaji. Mari hadir je. Tapi kalau tak hadir, tunggu di hari akhirat. Tu je. Sebab AJK masjid dah berusaha. Yang tak usaha siapa? Diri sendiri. Masa tu tuan-tuan, penyesalan terbesar bagi manusia apabila dirinya diberikan peluang beribadah, tapi bila dia masuk ke dalam alam kubur, lalu dia minta kepada Allah Ta'ala, apa dia tuan-tuan? Rabbirji'un. Kenapa? Tak balik, kenapa? Kenapa nak pulang ke dunia? La'alli a'malu salihan. Untuk dia melakukan amal soleh. Apakah berlaku? Tidak akan berlaku. Kalla bal. Pasti tidak akan berlaku. Sebab itu hari ini ada peluang beribadah. Beribadah. Maksimumkan. Jangan cipta alasan. Kalau cipta alasan, maka rugilah di sana nanti. Jadi setakat itu saja untuk pada malam ini. Moga-moga bermanfaat untuk diri kita. Moga-moga diri kita berubah. Usahakanlah hijrah diri kita hari ini dalam keadaan mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, dengan keberkatan majlis ilmu yang kami hadir pada malam ini, ya Allah, jadikan ia asbab kami mendapatkan keridhaan-Mu, ya Allah, melampaui daripada segala yang ada di dunia hari ini, ya Allah. Ya Allah, redhalah terhadap diri kami dan setiap hadirin hadirat yang hadir pada malam ini, ya Allah. Jadikan kami, ya Allah, hamba yang Kau redha, sehingga ringannya lisan kami mengucapkan dua kalimah syahadah saat sakaratul maut mendatangi diri kami, ya Allah. Ya Allah, redhalah terhadap diri kami, ya Allah.
sehingga terangkat azab kubur daripada kubur kami ya Allah. Ya Allah, redhalah terhadap diri kami ya Allah, sehingga ringannya lisan kami menjawab soalan para malaikat-Mu ya Allah. Ya Allah, redhalah terhadap diri kami ya Allah, sehingga amalan soleh kami yang Engkau redha terhadap kami ya Allah menjadi cahaya yang menerangi kubur kami suatu hari nanti ya Allah. Ya Allah, redhalah terhadap diri kami ya Allah, sehingga kami mendapatkan naungan arasy-Mu tatkala tidak ada naungan yang boleh menaungi kami ya Allah. Ya Allah, redhalah terhadap diri kami ya Allah tatkala kami berada di mizan ya Allah. Jadikan cepatkanlah perhisaban ke atas diri kami ya Allah. Jadikan kami ya Allah sebagaimana hamba yang saleh ya Allah, Engkau percepatkan penghisaban mereka ya Allah. Ya Allah, redhalah terhadap diri kami ya Allah, sehingga kami mampu meniti titian sirat itu ya Allah, sehingga penghujungnya, sehingga kami dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menanti kami di penghujung titian sirat itu ya Allah. Ya Allah, redhalah kami ya Allah, sehingga kami melangkah ke dalam syurga Firdausil A'la bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.